Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina, wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Fadil Tuan Imam selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, yang dihormati pengurus manager cawangan Bank Islam cawangan Tanah Merah serta semua kaki tangannya dan semua ahli kuasa masjid kita ini, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bertemu di masjid salah satu daripada rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, iaitulah dalam majlis ilmu sempena dengan sambutan 25 tahun Bank Islam. Ini adalah merupakan satu perkembangan baik di mana suatu muamalah ataupun kerja buat umat Islam telah dibuat dengan jayanya oleh Bank Islam dalam membersihkan muamalah umat Islam. Jadi bersempena dengan majlis kita pada malam ini, majlis yang dianjur oleh pihak bank, dan dia pun sudah sampai usia 25 tahun. Maka anak pilih tajuk yang kita bincang malam ini, iaitulah tentang muamalat Islam dan bahaya riba. Yang kita bincang malam ini iaitulah tentang kepentingan mencari harta yang halal. Di samping itu, bahaya bermuamalah dengan muamalah riba. Kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, di antara negara yang terhebat dalam perbankan Islam iaitulah negara Malaysia ini. Hatta orang-orang Arab pun rasa kagum dan bangga dengan kejayaan yang dicapai oleh perbankan Islam yang dibuat di negara kita di Malaysia ini. Alhamdulillah. Walaupun begitu, masih ada lagi beberapa perkara yang masih perlu diperbaiki dan dikemas kini sentiasa. Tapi usaha ke arah membersihkan ekonomi umat Islam, usaha untuk meletakkan, membuka peluang kepada umat Islam dalam muamalah mereka, dalam jual beli, dalam pinjam, dalam pembelian mereka, sudah ada satu usaha yang baik. Dan Alhamdulillah, pada hari ini kita nampak hampir keseluruhan bank-bank lain daripada nama yang tidak bernama Islam asalnya, apa saja bank sudah ada satu perbankan Islam. Dia ada satu cawangan dia, satu kaunter Islam di situ. Maka terpulanglah kepada kita balik kepada umat Islam sendiri bersama dengan imannya. Dia nak duduk di mana? Masih lagi nak bersama dengan riba, dengan bank-bank konvensional yang jelas muamalah mereka berasaskan kepada perkiraan riba, ataupun kita nak beralih kepada perbankan Islam yang kalau tidak 100% suci, tapi kesuciannya lebih baik daripada, ibarat kata lebih baik kita makan ayam yang sembelih daripada ayam yang tidak disembelih. Itu dah ibarat yang paling mudah sekali. Hak bank Islam ni sembelih dah, boleh jadi ada tak kena sikit cuci tempat-tempat tertentu. Tapi hak tidak Islam konvensional tu memang tak sembelih terus. Itulah di antara ibarat yang paling senang untuk kita faham. Jadi Alhamdulillah, kalau kita tak lihat susu galur perjalanan riba, sistem riba yang dipakai di atas dunia sekarang ni mari daripada mana? Kita dengar sentiasa ianya mari daripada dibuat oleh golongan Yahudi. Yahudi telah mengambil riba ni sebagai salah satu daripada muamalah mereka.
setelah kita rujuk kepada kitab-kitab, dipanggil kitab Taurat ataupun kitab Injil. Kitab Taurat bagi orang-orang Yahudi, kitab Injil bagi orang Nasara ataupun Kristian, di mana kedua-dua kitab yang asal daripada Allah Subhanahu Wa Taala dipanggil kutub as-samawiyah ini telah jelas mengatakan sarraha bit tahrim fihima. Dua-dua kitab ni, Taurat dan Injil, jelas mengharamkan perbuatan riba. Sehinggalah sampai kepada Injil ataupun Taurat yang masih ada bersama dengan kita sekarang ini pun, pengharaman riba ini masih lagi kekal ada bersama dengan mereka. Tapi itulah salah sebuah kitab, nama dia Sifr At-Tathniyah. Dia telah menjelaskan dalam kitab Injil, kitab Taurat ini, dia kata, kamu hei bangsa Israel, jangan sekali-kali kamu bermuamalah dengan cara riba sesama kamu. Tetapi riba ini dihalalkan kepada orang yang bukan Israel. Pasal orang-orang Yahudi menganggap orang lain daripada Yahudi ini satu bangsa yang tidak ada nilai, tidak ada harga. Maknanya dalam kitab dia sendiri tidak halal perbuatan riba ini dalam kitab Taurat, termasuk dalam kitab Injil. Tapi dalam kitab Injil dia menghalalkan permainan riba untuk Yahudi, kenakan kepada orang yang tidak Yahudi. Itu satu penyelewengan yang telah dibuat oleh golongan ahlul kitab daripada Yahudi. Kalau kita tengok dari sudut Nasara, golongan Kristian, juga jelas dalam kitab Injil mereka tidak membenarkan perbuatan riba. Sehinggalah kepada golongan Nasrani ataupun Kristian yang ada sekarang ini pun masih lagi menganggap perbuatan riba ini tidak boleh dilakukan sesama mereka. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim tentang kejahatan Yahudi ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Dengan sebab kejahatan yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi, kami telah haramkan ke atas mereka beberapa perkara yang halal asalnya kepada mereka. Tapi dengan sebab kejahatan mereka juga menyekat orang-orang Islam daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kejahatan yang mereka lakukan, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Orang-orang Yahudi telah mengambil riba, sedangkan riba ini telah dilarang dalam kitab mereka. Wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan mereka juga memakan harta manusia dengan jalan yang tidak benar. Allah Subhanahu Wa Taala akhiri ayat ini dengan satu peringatan, wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Allah Taala mengatakan kami sediakan bagi orang-orang kafir dari kalangan mereka ahlul kitab azaban alima, iaitulah azab yang sangat pedih. Jadi setelah kita lihat kedua-dua ahlul kitab, sama ada Yahudi ataupun Kristian, Nasara, dalam kitab mereka mengharamkan perbuatan riba. Satu gerakan reformasi, pembaharuan dalam agama Kristian. Seorang pemimpin gerakan ini yang bernama Luther telah jelas mengatakan perbuatan mengambil faedah riba ini adalah satu perbuatan yang haram dalam perniagaan orang-orang Kristian. Tapi demikian juga dengan Quran. Dalam Quran begitu jelas mengharamkan riba, tapi berapa ramai orang Islam yang masih lagi tidak bertaubat, tidak mau menukar muamalah mereka daripada perbuatan yang haram ini kepada muamalah Islam yang ada di hadapan kita, ada badil, ada gantiannya setelah 25 tahun yang lalu. Kita lihat pula bagaimana riba di zaman Islam. Ini dari sudut sejarah. Sebelum kita berpindah kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya riba, di mana Al-Quranul Karim sampai diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang Nabi berada di Makkah Al-Mukarramah. Biasanya ayat-ayat Al-Makkiyah,
Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi kita berhijrah dinamakan ayat Al-Makkiyah, ayat yang turun di Mekah. Ayat-ayat ini biasanya disebut tentang akidah, disebut tentang cerita-cerita umat-umat yang terdahulu, disebut tentang sejarah Nabi-Nabi Al-Anbiya alaihimussalatu wassalam. Tujuan besarnya kenapa? Nak bagi tahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu Muhammad berada dalam keadaan susah begini, kamu kena ingat orang-orang yang dahulu daripada kamu lebih susah daripada kamu lagi. Berapa ramai Al-Anbiya alaihimussalatu wassalam, Nabi Zakaria, Nabi Yahya yang dibunuh oleh pengikut mereka. Ada Nabi yang dibakar, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dan berbagai-bagai mehnah lagi. Tetapi dalam masalah riba ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan tentang perkara riba ini sebagaimana disebut dalam surah Ar-Rum. Qala Allah ta'ala, wa ma ataitum min riban liyarbua fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah jelas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ataitum min riban, mana-mana yang kamu bawa dalam jual beli kamu, dalam muamalah kamu tentang riba, fala yarbu indallah, perbuatan ini tidak subur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan riba ini dimurkai oleh Allah, maka dia satu perbuatan yang tidak subur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Allah taala menjelaskan dalam ayat ini, zakat yang kamu berikan itu ianya akan diganda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu nas yang jelas kepada kita tentang istingkar. Istingkar maknanya Al-Quran mengingkari perbuatan ini. Karena perbuatan riba ini di zaman jahiliyah adalah merupakan suatu amalan yang cukup biasa dibuat. Selepas mari zaman Yahudi, zaman Nasara, mari di zaman jahiliyah, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan riba ini berlaku secara berleluasa. Karena itulah riba ini ada dua jenis. Yang pertama dia panggil riba an-nasi'ah, yang kedua riba al-fadl. Apa makna riba an-nasi'ah? Riba an-nasi'ah dikenali dengan nama riba ad-duyun, iaitulah riba yang berpunca daripada hutang. Oleh kerana mau buta dengan aku, laba mana nak buta? 5 tahun nak buta, maka dia akan tambah naik peratus interest 10%, 50 bawah peratus, maka semua ini dia panggil riba ad-duyun. Sebab kamu nak buta, maka kamu kena bayar lebih. Ini dia panggil riba al-jahiliyah. Sebab inilah riba yang dimainkan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Bahkan sistem yang diguna pakai di zaman kita sekarang ni, orang panggil sistem alung. Apa ni, hak main riba, hak tak ada lesen. Alung sekarang ni, kalau orang buta dengan dia tak bayar, dia pergi cari rumah, tak jumpa anak, mak dia ambil lagi. Harta-harta mungkin dia akan rapas. Perbuatan ini telah berlaku kepada golongan jahiliyah. Waktu Abu Jahal dia kerah tentera-tentera pemimpin Mekah, kamu semua mesti keluar daripada Mekah ni bersama-sama dengan dia nak pergi lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Badar pada tahun yang kedua hijrah. Jadi salah seorang pemimpin dia ni Abu Lahab. Abu Lahab tak mau pergi. Dia tahu dah kalau pergi bahaya, lawan Muhammad ni bukan sembarangan. Sama ada mati atau hidup, biasanya mati itu lebih dekat daripada hidup. Jadi Abu Lahab ni macam mana nak bebaskan diri dia, lagu mana nak lepaskan diri dia daripada ikatan apa ni, daripada kerahan tenaga yang dibuat oleh Abu Jahal ini. Abu Lahab telah kerah pergi panggil belakang orang-orang yang tak mampu nak bayar hutang dia, orang-orang yang berhutang dengan dia, serupa dengan alung kita buat ni, orang panggil alung ni. Lebih kurang ni lah dia belajar dengan Abu Lahab. Abu Lahab panggil, hutang banyak mana dengan aku, bila nak bayar? Tak boleh bayar, kamu kena pergi perai hati aku sekali dengan Abu Jahal. Beberapa orang dia panggil, orang yang tak mampu nak lawan, yang tak mampu nak bayar hutang, dia kutip ambil. Dia kata Abu Jahal, 5 orang ganti aku seorang, padahal tu. Ini mana sistem riba al-jahiliyah ni telah berlaku di zaman dulu. Pasal itulah dalam Islam ni sangat besar kes yang terbesar riba, iaitu riba al-jahiliyah. Dia panggil riba ad-duyun. Riba naik dengan sebab orang ni buta. Kau lama kau naik, kau buta, baik. Kadang-kadang dalam masalah gini,
kita tidak perasan. Kita tidak tahu. Bila orang sebut, barulah kita terperasan, oh benda ni riba rupanya. Ada kalanya kita buat satu benda yang anggap biasa. Contoh yang berlaku di hadapan kita sekarang ini, iaitulah pinjaman anak-anak kita nak pergi belajar. Yang dipanggil tabung pendidikan, tabung pinjaman pendidikan. Dalam tabung ni, sebelum ubahlah, dengan sehari dua ni, insya-Allah Ta'ala dia orang nak ubah mengikut syariat. Jadi kita Alhamdulillah syukur banyak-banyak kepada Allah SWT, hasil usaha sahabat-sahabat kita yang menentang masalah ini, yang akhirnya pihak yang bertanggungjawab telah memberi akuan 25 hari bulan Jun baru ni dalam surat khabar, dia mengatakan kita akan pindah PTPTN ini pinjaman mengikut cara Islam. Jadi kita Alhamdulillah beberapa kali Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kerana pihak yang bertanggungjawab nak membersihkan anak-anak kita daripada terperangkap dengan riba. Tak belajar, nak belajar. Bila belajar, yuran begini tinggi. Daripada IPTA, IPTS ada yuran yang begini tinggi, nak ambil mana? Kebanyakan keluarga orang kampung ataupun keluarga orang kaya pun, dia kata anak masuk universiti dah, tak payah duduk tangguh-tangguh dah. Pandai-pandai cari duit sendiri, terpaksalah guna duit ni. Sedangkan 3% yang dia tidak sebut riba, dia sebut cas perkhidmatan. Cas perkhidmatan 3% yang digunakan ini menurut keputusan Majma' Al-Fiqh Al-Islami. Majma' Al-Fiqh Al-Islami maknanya kesatuan fiqh sedunia yang bersidang yang berpusat di pengkalan dia di Jeddah. Dia kumpul ulama-ulama dunia daripada seluruh dunia, ahli-ahli pakar ekonomi Islam, ahli-ahli fuqaha, mufti-mufti bersidang memutuskan kalaulah pihak yang memberi hutang ini terpaksa, dia hanya boleh ambil sekadar belanja nak buka fail, itu saja. Manakala 3% daripada baki yang ada sebagaimana kira yang ada hari ini adalah terang-terang benda ini terlibat dengan riba al-jahiliyah yang dipanggil riba an-nasiyah. Jadi ini benda gini orang kampung ambil. Tapi kalau nak pergi jumpa ceti tu, banyak kita ni berasa letih juga tak? Terutama ada pihak atas palu, ada sebelah ni tak berapa. Tapi anak-anak nak mengaji, tak ada siapa tanya duit ni riba atau tidak. Bila orang timbul bunyi bising, dia terpas nak macam tak, anak kita tak belajar. Jadi timbul masalah-masalah begini, alhamdulillah pihak yang bertanggungjawab memberi jaminan bahawa dia akan hapuskan, dia akan selaraskan sistem pinjaman ini berdasarkan kepada syariat. Jadi kita ucap tahniah dan terima kasih kepada pihak yang bertanggungjawab. Itu yang pertama. Jadi sebelum daripada syariat yang lain-lain, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya perbuatan riba ini satu perbuatan yang tidak baik di Mekah. Setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, maka turun pula ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat bila mari di Madinah, kebanyakannya dia start dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu. Beza dengan di Mekah ya ayyuhan nas, wahai manusia di Mekah. Pasal kebanyakannya belum lagi beriman. Di Madinah sudah ramai orang Islam, sudah beriman, dan sudah ada negara Islam, sudah ada kuasa pemerintahan. Maka Allah Ta'ala turun ayat Quran nak laksanakan undang-undang syariat Islam. Maka di sini dia start ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Jangan sekali-kali kamu ambil riba yang berganda-ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kamu mendapat kemenangan. Jadi ayat ini jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sistem riba, mengharamkan perbuatan riba. Tapi sebahagian ulama ada yang faham adha'afan mudha'afah. Berganda-ganda ini dalam masalah utang, sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang jahiliah. Jadi sekiranya riba ni sikit, boleh jadi tidak menjadi kesalahan. Itu ada yang dipaham oleh sebahagian masyarakat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala buat kata putus yang tidak ada takwil lagi. Turunnya ayat Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhalladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Maka dengan turunnya ayat Quran ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi penegasan, orang-orang yang makan riba la yaqumun, mereka ini tidak bangun pada hari kiamat nanti
illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali bangunnya seorang manusia yang dirasuk oleh syaitan. Kita bayangkan lagu mana orang kena rasuk ke hati. Dia bangun jalan tak betul dah, huyuh hayal jalan. Kerana hasilnya sebab dia telah mengamalkan perbuatan riba. Sebab apa? Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba. Kerana mereka mengatakan jual beli ini sama dengan riba juga. Kalau kita jual beli, bukankah kita ambil untung? Kita jual beli, kita ambil untung. Contohnya bank Islam yang ada sekarang ni. Kalau kita nak beli rumah dengan dia, kita panggil pinjam rumah kan, kita beli rumah. Kita beli rumah dengan dia. Kita akad, kita beli dengan harga 200,000. Tak kira lah bank beli dengan harga 150,000 ke berapa. Itu hak dia. Dia berhak menaikkan harga berdasarkan kepada harga yang dia nak jual. 200,000 kita sudah akad. Tapi kalau tak akad 200,000, kita guna interest yang biasa ini. Beli dengan harga 150. Tapi interestnya 8% setiap bulan. Tak naik bulan ni, tak bayar bulan ni, lagi tambah. Ada beza ke tak ada beza di antara riba dengan jual beli? Jadi sebahagian orang kata sama. Innamal bai'u mithlu riba. La. Allah Taala nafikan di sini, jual beli tak sama dengan riba. Sebab hak ni kita akad dengan harga yang jelas, dia tidak akan naik selama-lamanya. Tapi hak riba ni bunyi 150. Interest 8%. Tapi kata terlewat sikit, naik. Tak salah, tak terbayar sikit, dia akan naik. Boleh jadi hak daripada kita nak untung daripada 150,000 tadi, 200 mungkin naik melarat sampai 250 ataupun 300,000. Inilah sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala di antara sebab mengharamkan riba, kerana sistem ini memang menindas orang-orang yang tidak mampu untuk. Kalau dia mampu, kenapa dia buta? Buat dengan harta yang dia ada lebih senang daripada ini. Kerana inilah Allah Subhanahu Wa Taala bagi dalam ayat ini cukup jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan jual beli, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba. Jangan kamu kata riba dengan jual beli samalah. Jual beli dia ada akadnya, dia ada sistem dia yang kita tak boleh lagi nak angkat, nak tambah duit sekiranya orang ini lewat bayar. Dia adalah sistem yang dibuat oleh pihak bank. Itu kita boleh minta penjelasan daripada pihak bank sekiranya orang buat pembelian mengikut dengan bank Islam ni, kalau terlewat macam mana? Dia tak naik interest, tapi ada dia panggil penalti ke boleh. Jadi penjelasan itu orang bank lebih jelas, tapi perbezaan tu ada. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa-siapa yang telah menerima mau'izatun min rabbih, telah menerima nasihat, peringatan daripada Tuhannya, fantaha, dan dia berhenti daripada riba. Kita sebelum hari ini kita tak dengar tentang bahaya riba. Malam ni kita dengar riba ni satu perbuatan jenayah yang dianggap suatu dosa yang besar dalam Islam, maka kita nak bertaubat. Apa yang kita dapat? Falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Dia boleh ambil balik apa kepala modal dia boleh ambil. Wa amruhu ilallah, dan pekerjaan dia, taubat dia serah pada Allah SWT. Tuhan terima taubat dia. Tapi ingat, ini yang kita takut. Lepas dengar sistem riba ni bahaya, haram sistem riba, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa man 'ada, selepas dia dengar riba ini haram, pergi lagi besok buat pinjaman dengan bank yang tidak bermuamalah dengan Islam, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Taala kata inilah orang yang akan duduk dalam neraka, kekal mereka ini dalamnya. Kerana ini sebahagian ulama tafsir, apabila dia baca ayat-ayat yang sebut tentang ayat ini, dia kata riba ini hampir membawa kepada kekufuran, kerana tidak ada dosa yang kekal dalam neraka ni lepas daripada kufur. Wa man yusyrik billah, syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ayat ini Allah Taala bagi amaran begitu keras, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa masih lagi nak beramal dengan sistem riba selepas dia mengetahui hum wa ulaika ashabun nar, dia ini ahli neraka, kekal mereka dalamnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan berkat daripada perbuatan riba, dan sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala suburkan segala sedekah yang kita beri. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala
tidak suka, tidak sayang, tidak kasih kepada segala orang-orang yang kafir, yang berdosa. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat wa aqamus salah wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amalan yang saleh, mendirikan salat, menunaikan zakat, bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka ini tidak akan rasa takut dan tidak akan duka cita pada hari kiamat nanti. Setelah jelas tentang hukum riba, Allah Ta'ala telah beri peringatan. Kalau kamu buat juga balasannya begini. Allah Ta'ala sambung lagi ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa zaru ma baqiya minar riba. Hendaklah kamu tinggal perbuatan-perbuatan riba yang masih ada lagi, saki-baki riba yang masih ada. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman. Ayat ini cukup syadid. Ayat ini cukup keras. Amaran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Mula-mula start Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kamu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wazaru ma baqiya minar riba, tinggalkan semua saki-baki riba yang masih ada lagi, cukuplah, tutup akaun riba. Siapa yang boleh tutup ini? In kuntum mu'minin, sekiranya kamu orang yang beriman. Maknanya kalau kita mafhum, yang dipaham daripada ayat ini, kalau kamu tak beriman, kamu masih lagi meneruskan perbuatan yang tersebut. Fa illam taf'alu, sekiranya kamu masih lagi berdegil, tidak mau bertaubat daripada riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, hendaklah kamu mengisytiharkan berperang dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba cari ayat lain, mana ada dosa lain yang Allah Subhanahu wa taala isytihar bertempur, berperang dengan Allah dan Rasul lebih daripada ayat amaran dalam ayat riba ini. In tubtum falakum ru'usum amwalikum, sekiranya kamu bertaubat, bagi kamu modal harta kamu. La tazlimuna wa la tuzlamun, kamu tidak dizalimi, kamu tidak lagi berlaku zalim, dan kamu tidak dizalimi. Modal yang kita, harta yang kita melabur, juta kita melabur, 100 ribu, 20 ribu, kita boleh ambil kepala modal kita, tapi riba kita tak boleh guna. Wa in kana zu usratin fa nazratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita boleh lihat tafsir ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sehingga 280. Sehubung dengan cerita ini, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, alladzina ya'kulun riba, orang-orang yang makan riba pada hari kiamat nanti, mereka ini tidak keluar daripada kubur kecuali seperti keluarnya orang-orang yang mabuk ataupun orang yang dirasuk oleh syaitan. Di sini ulama-ulama tafsir menceritakan kenapa terjadi sedemikian. Terjadi sedemikian kerana harta yang mereka makan ini berat. Dia kata perut mereka ni telah berat syarat dengan apa yang mereka makan daripada harta-harta riba, yang menyebabkan bila dia bangun nak berjalan tak boleh. Itu di akhirat. Bagaimana pula dengan kehidupan kita dunia sekarang ini? Seorang ahli tafsir yang masyhur, iaitulah fi zilalil Quran, Syekh Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala, dia kata ayat Al-Quran ini Allah SWT gambarkan kepada kita suasana di pada mahsyar. Allah Ta'ala gambar kepada kita suasana di pada mahsyar, orang yang makan riba dia bangun dalam keadaan terhuyuh-hayang. Tapi apakah di dunia ini tidak ada balasan kepada mereka? Apakah di dunia ini dilepaskan begitu saja orang makan riba? Jawabnya, huru-hara yang berlaku di atas dunia, kecelaruan yang berlaku di atas dunia sekarang ini, tidak amannya dunia, berlaku fitnah memfitnah dan sebagainya, huru-hara disebab apa? Sebab sistem yang dilaksanakan di atas dunia ini sistem yang berasaskan pada riba. Orang sendiri, manusia sendiri yang beramal dengan amalan riba. Kita boleh lihat berkat ke tidak harta mereka, boleh lihat di akhirnya harta yang banyak yang semuanya akan hilang, hangus begitu saja. Mereka ini akan kembali menjadi fakir. Itulah penjelasan tentang ayat Al-Quran yang kita lihat sejarah bermula daripada Allah Ta'ala tegur tentang riba. Selepas hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu riba adha'afan mudha'afah.
Tetapi ayat yang terakhir sebelumnya Nabi kita wafat telah turun ayat yang jelas memberitahu kepada kita tentang riba ini mesti dihapuskan. Karena itulah di akhir ayat ini, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab tafsir, diikuti ayat ini dengan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Lepas pada ayat riba ini, Allah Taala mari ayat yang terakhir turun, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hendaklah kamu takut pada hari kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari itu setiap manusia akan dibalas mengikut apa yang telah mereka kerjakan. Itu penerangan penjelasan daripada ayat. Kita lihat pula daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah cerita kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, baina yaday sa'ah yazharu riba waz zina wal khamr. Nabi mengatakan dekat dengan nak berlaku kiamat akan zahir perbuatan riba secara berleluasa. Sekarang ni di mana-mana kita boleh lihat keuangan berlesen, keuangan tak berlesen ke apa, manusia ini berani berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuhan istihad dalam ayat tadi fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, tapi kita masih lagi boleh bertahan untuk menggunakan sistem yang tidak Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas pada kita baina yaday sa'ah, sebelumnya berlakunya kiamat, dekat dengan berlakunya kiamat, yazharu riba, akan zahir riba secara berleluasa. Riba zahir secara berleluasa. Waz zina, zina juga akan zahir berleluasa. Sekarang ni zahir tak zahir? Zahir. Kita boleh lihat anak merata tempat duduk di mana-mana anak. Pergi pejabat kebajikan masyarakat boleh lihat anak-anak yang tidak berbapa mari daripada mana. Dengan juga wal khamr, banyaknya orang yang minum arak. Sekarang ni arak boleh lihat di mana-mana, iklan di mana-mana boleh lihat. Dalam surat khabar ada, dalam majalah ada iklan secara rasmi. Di tepi-tepi jalan juga dibenarkan iklan arak secara rasmi. Jadi semua ini berlaku kerana apa? Kerana zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala nak zahirkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di akhir zaman nanti manusia akan berlaku sedemikian ini. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayat oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman ya'kuluna riba. Selagi akan datang masa manusia ini makan riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Orang-orang yang tak nak makan riba pun akan terkena debu-debu riba kepada mereka. Demikianlah keadaan kita sekarang ini, kita lihat. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beri galakan kepada kita supaya kita mencari harta yang halal. Dalam pada ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ij'alu bainakum wa bainal harami sutratun minal halal. Nabi mengatakan jadikan di antara kamu dan benda-benda yang haram itu ada dinding, ada penyekat dengan perkara yang halal. Sesiapa yang melakukan perbuatan ini faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Orang ini telah membersihkan agamanya dan membersihkan pribadinya ataupun kehormatan dirinya. Tetapi sebaliknya, wa man irta'afi, siapa yang duduk makan di tepi-tepi benda-benda yang haram ini, orang ini dikhawatir akan jatuh ke dalamnya. Jadi kerana itulah kita mesti berhati-hati. Di zaman kita ini zaman manusia tidak tahu, orang yang tidak begitu pandai, manusia tidak ambil berat tentang halal dan haram. Mungkin kita ambil berat dari sudut makanan. Kalau kita nak beli benda di makanan di kedai, di supermarket, di mana, kita akan tengok ada cok halal atau tidak. Hak cok halal pun tak tahu lagi sah atau tidak halal. Setengah cok halal tu hak tahun 90 lagi, 2008 ni duk guna supik tu lagi lah, duk guna plastik cok halal tu lagi. Setelah kita pergi periksa di Jabat Agama, dia kata CJ ni dikeluar pada tahun 90 ataupun tahun 95, tapi 10 tahun masih lagi mengguna CJ halal yang dibuat 10 tahun dahulu. Mana pemantauan tidak cukup. Tapi yang pentingnya kita ada kira-kira nak cari benda yang halal. Tak tahulah halal tak halal pun.
Kalau kita pergi di tempat kedai daging, dia chop atas daging itu disembelih mengikut syariat Islam. Pergi dalam peti kedai ikan, chop juga. Ikan ini disembelih mengikut syariat Islam. Jadi kalau kita tengok dua chop yang sama, di daging pun chop sembelih mengikut syariat Islam, supik hak buku ikan pun chop syariat Islam juga. Jadi bagaimana perasaan kita? Kita boleh yakin ke tak boleh yakin dengan benda begini? Wallahu a'lamu bis-shawab dah. Ikan pun chop juga sembelih mengikut syariat Islam. Jadi nak kata apa? Beli soto, plastik soto dalam plastik, chop juga sembelih mengikut syariat Islam. Maknanya so plastik ni boleh buat lah, gitulah ibarat kata. Kan ini Allah SWT bagi arahan kepada kita, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian Rasul, hendaklah kamu makan benda-benda yang baik dan buatlah amalan yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, karena aku dengan apa yang kamu lakukan semuanya mengetahui. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Nabi mengatakan talabul halali wajib, menuntut benda yang halal ni menjadi kewajiban ke atas setiap orang Islam. Jadi kalau kita dituntut supaya laku benda ni, tapi mencari benda yang halal adalah merupakan benda yang wajib atas kita. Dalam hadis yang lain diriwayat oleh Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la tastabti'u ar-rizqa. Nabi bagi peringatan kepada kita, jangan sekali-kali kamu merasa lambat rezeki aku. Kalau buat muamalah biasa ikut Islam ni slow, tak cepat. Tapi kalau masuk saham-saham yang tak tahu mari mana ni. Sekarang ni sibuk dengan saham daripada internet lah, saham apa, macam-macam nama. Kita nak ikut perkembangannya. Kalau orang tanya, ustaz apa hukum saham ni, kata saya ni baru dengar. So kena jatuh hukum, dengar apa baru, sebab terlalu banyaknya saham. Tapi masyarakat kita ni tak ambil kira sangat. Asalkan terutama sekali kalau hak pakai piah mari kempen rumah dia. Dia kata ni baru klik Mekah ni jadi dah ni. Masalah halal haram bukan duduk di piah, bukan duduk di serba, bukan duduk di tu email, bukan duduk di ustaz. Halal dan haram ada hukum dia. Ustaz buat kalau dia tak kena, memang dia benda ni tak kena. Pasal tu Nabi kata la tastabti'ur rizqa. Jangan kamu menganggap rezeki ni lambat kalau ikut proses biasa. Ikut proses biasa. Sekarang ni kalau ikut proses biasa, masuk tenda pun lambat dah dapat. Tapi kalau sekali dengan tenda sapu di bawah meja, cepat dapat. Sapu gapo tu? Sapu duit kopi. Kenapa tak kata duit rasuah? Kita kata duit rasuah baru senang. Barulah orang takut sikit. Supaya juga gapo dia tu pergi ke bank ambil duit riba. Tak berapa nak kata dak. Duit gapo tu? Duit bunga. Molek bunyi bunga. Kalau bunyi riba tu berasa gerung sikit dak. Nabi SAW bagi jaminan kepada kita. Nabi kata seseorang hamba Allah Ta'ala tidak akan mati sehinggalah akhir rezeki yang Allah Ta'ala tulis dah pada dia dalam perut dia dulu. Tidak seorang manusia ni waktu dalam perut mak dia telah tulis dah rezeki dia, ajar dia, apa-apa yang Allah Ta'ala sudah takdirkan sudah ada. Jadi macam mana kita nak hebat, nak tekan setara mana pun, tak usah kita langgar batasan syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh itu Nabi SAW bagi tahu, fattaqullah, hendaklah kamu takut pada Allah, baikkanlah untuk rezeki kamu, ambillah yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Dalam perkara ini cuba kita lihat faedah-faedah yang besar Allah Ta'ala bagi kepada orang yang cari benda-benda yang halal. Kalau kita sempit sikit, tak cepat kaya. Memang kita sistem kita bukan sistem cepat kaya. Sistem cepat kaya yang kita ambil itu, tak kira siapa mai kempen kita, selagi dia boleh bagi pulangan tetap dalam masa tertentu, itu bukan mudarabah yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Dia kata awak tuan haji masuk 1000, minggu depan boleh lalu 1000. Ini bukan perniagaan. Ini satu penipuan yang jelas berlaku pada kita. Dia kata penipu macam mana? Orang tu dapat dah 1000, dapat semati. Dapatlah seorang dua. Lepas pada 10 orang boleh tengok apa yang berlaku kepada orang-orang yang kemudian. Hak awal ni orang pakai duit banyak, boleh dia bagi-bagi. Hak akhir ni tak tahulah mana duit. Tuai hak jo hak apa ni? Hak jo kempen pun sekali dengan dia dah hilang. Bukan sekat duit hilang. Tuai hak kempen pun hilang. Tapi kita masuk juga kerana terpengaruh dengan benda-benda yang dijanjikan. Kita ingatlah sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi di bawah ini,
di mana makan benda yang halal ini akan membawa kepada hati kita jadi baik. Ini kesan daripada makan halal. Yang pertama sekali, makan halal ini akan membawa kita kepada mustajabnya doa seorang itu. Kerana itulah bila orang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa dia, lama dah kita berdoa ni, akak tangan letih dah akak tangan, tak timur-timur juga doa. Nabi kata, baikkan makannya kamu, tustajab da'watu, atib mat'amak, baikkan makananmu, makannya biar itu halal. Duit bukan sekat makannya, nasi yang kita makan tu, nasi tu beli dengan apa? Mesti duit halal. Dia kata, tak kira rasuah sikit tak boleh juga. Rasuah ni sikit ke banyak ke, serupa ya. Serupa dalam masalah riba yang kita akan sebut, dan bahaya riba ni, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, orang makan riba, orang hak jubui riba, orang hak je nulis kani, seksanya kita kalau kita lock anak-anak kita duduk di kani di kedai-kedai chatting yang tidak ikut Islam. Kita menyeksa anak kita. Kani hak di situ. Kita tolong saing jadi penjamin kepada orang nak pinjam duit riba. Hum sawa, kata Nabi, semua sekali jenis manusia ini yang bersekongkol dengan riba ni, hum sawa, dosa belaka pokok dia. Dia kata susah lah kita, anak-anak kita duduk kerja di pajak gada Cina lah berapa, carilah rezeki yang lain. Allah Ta'ala bagi rezeki yang halal, kenapa kita nak cari benda-benda yang halal? Kalau boleh makan sikit yang halal, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Hak halal tu jelas, hak haram tu jelas. Kita tahu hak halal makan nasi halal, ayam halal kalau sembelih. Hak haram pun jelas, arak haram, khinzir haram. Tapi hak tengah ni, wa bainahuma musyabbihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Hak tengah-tengah di antara halal dengan haram ni ada satu benda yang kesamaran yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Jadi hak ni yang kita perlu belajar. Yang kita perlu kena belajar. Jadi anak sekarang ni alhamdulillah telah mula bagi penerangan kepada masyarakat, kita mula mengajar kitabul buyu', kitab yang menceritakan tentang muamalat jual beli. Kerana dalam perkara ini kadang-kadang benda kecil tapi tidak kena dengan syariat, dia jadi haram, jadi tak betul. Kerana Nabi kata di antara halal dan haram itu ada benda yang kesamaran, la ya'lamuha katsirun minan nas, ramai manusia tidak faham masalah ini. Sebaliknya Nabi di akhir hadis ini, Nabi bagi nasihat supaya kita jauhkan daripada benda yang syubhat. Nabi mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, dalam diri seorang manusia ni ada seketul daging, kalau baik daging ni maka baiklah seluruh anggotanya, ala wahyal qalb, iaitu hati manusia. Kata syarah hadis ini, hati yang menjadi raja. Bagaimana hati nak baik kalau makanan yang kita masuk tidak mencerminkan benda-benda yang halal. Kelebihan yang kedua, makan benda-benda yang halal ini najatun minal halak, boleh menyelamatkan manusia daripada kebinasaan. Dalam ayat ini disebut, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Hendaklah kamu beri nafkah pada jalan Allah dan jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Seorang ulama yang bernama Sahal bin Abdullah mengatakan, an-najatu fi salasa. Manusia ni akan selamat, akan lepas dalam 3 perkara. Aklul halal, makan benda yang halal. Wa ada al-faraid, menunaikan kewajipan fardu, sembahyang kita, puasa kita yang fardu. Wal iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja perbuatan dalam ibadat kita, dalam muamalat kita, dalam benda-benda yang jibillah, itu dimaafkan. Tapi dalam peraturan ibadat tak boleh kita reka sendiri, mesti ikut apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia lagi, tidak sah seorang itu benar-benar mendapat makanan yang halal illa bil ilmi, kecuali dia ada ilmu tentang ini. Dan satu harta yang dikumpul itu tidak menjadi halal kecuali bebas daripada 6 perkara. Yang pertama, bebas daripada riba. Yang kedua, bebas daripada perbuatan haram, benda itu haram. Yang ketiga, as-suh, iaitu rasuah. Rasuah ini pun satu penyakit lagi yang perlu juga kita buat penerangan khusus tentang bahaya rasuah. Karena orang sekarang ini keliru di antara duit kopi, duit minyak, enggak apa lagi. Rasuah itu betul hak asli dia nya. Hak dia tukar nama ni, nak suruh jadi tidak rasuah ni. Duit kopi lagi, duit minyak, tip. Orang moden sikit dia, ni tip ni, tip 2 450 ya, kawin tu setengah. Nah,
habis orang duduk mari duduk bawah sekali pun perak duduk atas pasal tik masuk dalam poket. Semua ini adalah rasuah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasuah dengan riba ni dua perkara yang hampir-hampir dekat, tapi riba lebih dahsyat lagi. Wal ghulul, makan benda-benda yang harta rampasan perang yang belum bagi lagi kita ambil. Wal makruh, makan benda yang makruh. Was syubhah, makan benda yang syubhat. Jadi kalau habis buat benda ni, kata di syekh ulama ini, barulah yasfu, barulah harta dia betul-betul halal setelah dia bebas daripada ni perkara ini. Jadi kita hak makruh ni masih lagi duk pertahan lagi. Bukan cakap pertahan makruh, hak haram apa kau mau juga. Ini yang bimbang dah. Yang ketiga, sesiapa yang makan benda yang haram ini, benda yang halal, sesiapa yang makan ambil benda yang haram, hurima lazzatul iman. Orang ini akan dinafikan, diharamkan daripada merasai nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat kenapa kita ni rasa malas nak ibadat kepada Allah, tidak ada kes lain kerana dosa yang kita lakukan, kerana maksiat yang kita lakukan. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seorang sahabat nama dia Ka'ab bin Ujrah. Rasulullah bersabda kepada Ka'ab, "U'idzuka billah ya Ka'ab bin Ujrah." Wahai sahabatku Ka'ab bin Ujrah, aku berdoa kepada Allah Taala minta berlindung engkau ini min umara'i yakunu min ba'di, daripada pemimpin-pemimpin yang akan mari lepas daripada aku ini. Faman ghasya abwabahum fasaddaqahum fi kadzibihim wa a'anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu. Wahai Ka'ab bin Ujrah, aku berdoa kepada Allah Taala minta Allah Taala selamatmu daripada pemimpin yang akan mari lepas pada aku ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia ketuk pintu-pintu pemimpin, mana berdamping dengan pemimpin, fasaddaqahum fi kadzibihim, membenarkan pendustaan yang mereka buat. Pemimpin buat dusta, kita kata betul lah tu, ikut apa yang dia buat walaupun kita tahu dia dusta. Nabi kata apa? Wa a'anahum ala zulmihim, kita bantu dia untuk melakukan pendustaan, melakukan kezaliman. Falaysa minni walastu minhu, Nabi kata orang ni bukan umat aku tak mengaku dia jadi umat. Wala yaridu alayyal haud, ini golongan ini tidak akan sampai dapat minum kolam aku di mahsyar nanti. Tetapi sebaliknya, waman ghasya abwabahum, siapa dia pergi pada pemimpin, aw lam yakhsha, tak pergi, falam yusaddiqhum fi kadzibihim, orang ni pemimpin berdusta, dia nafi, dia kata saya tak percaya. Walam yu'inhum ala zulmihim, tidak membantu pemimpin untuk melakukan kezaliman, fahuwa minni wa ana minhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia daripada umat aku dan aku mengaku dia sebagai umat. Wa sayaridu alayyal haud, orang ini akan bertemu denganku di padang dia mahsyar nanti di tepi kolam. Ya Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabatku Ka'ab bin Ujrah, as-salatu burhan, salat yang kamu lakukan ini tanda kamu sebagai seorang beriman. Kalau kita nak tanda kita beriman, lakukan salat. Was-saumu junnatun hasinah, puasa yang kamu lakukan itu adalah merupakan perisai yang kebal daripada api neraka. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, sedekah yang kamu beri akan menghapuskan segala kesalahan kamu, kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Ya Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab bin Ujrah, kata Nabi, innahu la yarbu lahmun nabata min stuhtin illa kanatin naru awla bih. Ingatlah wahai Ka'ab, daging yang kamu, daging yang mana-mana daging yang tumbuh daripada harta yang haram, fannaru awla bihi, maka nerakalah tempat ianya akan diletakkan. Jadi kita ingatlah, fattaqullah, hendaklah kita takut pada Allah SWT untuk diri kita sendiri. Kita takut pada Allah Ta'ala untuk keluarga kita, anak-anak kita yang kecil di rumah tidak berdosa, tapi kalau bapaknya main dengan saham yang haram, ambil riba, buat balik makanan kepada anak, anak ini membesar dengan harta yang haram, siapa yang bersalah dalam masalah ini? Tak kesiankah kita kepada keluarga kita? Tak sayangkah kita kepada anak kita? Kalau atas dunia ni, setara mana hebat kita, habis tinggi dia akan pergi, kalau sakit pergi hospital, kalau mati pergi ke kubur. Tapi di akhirat nanti, lepas orang ini mati, kalau tidak ke syurga, dia akan pergi ke mana? Ke neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kanatin nar aula bihi, orang yang mana-mana daging yang tumbuh daripada harta yang haram,
maka nerakalah tempat dia. Itulah di antara peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Adapun penjelasan mengenai jenis-jenis riba dan sebagainya, ini perlu pada penjelasan yang lain insya-Allah taala dalam kuliah yang khusus mengenainya, ataupun dalam pengajian-pengajian yang kita ada dalam bab muamalat. Kita pula kepada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bahaya riba selepas daripada hadis yang kita dengar tadi. Yang pertama sekali, orang yang makan riba dan orang yang membantu orang makan riba ini hum sawa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, riba ini salah satu daripada perkara yang akan membinasakan seorang itu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Nabi kata, jauhkan kamu daripada 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama, asyirku billah, syirik pada Allah. Was-sihru, perbuatan sihir. Sekarang ni perbuatan sihir berleluasa. Sikit nak marah pada orang, pergi buat sihir pada orang ni. Ini perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar kerana menghancurkan kehidupan seorang manusia, menghancurkan rumah tangga seorang muslimin. Cukup besar dosa dia. Wa qatlin nafs, membunuh diri yang tidak berhak. Wa akli riba, makan harta riba. Wa akli malal yatim, makan harta anak yatim, lari daripada medan peperangan. Wa qazful muhsanat al mu'minatil ghafilat, menuduh orang perempuan yang baik sebagai orang yang melakukan zina. Jadi dalam masalah qazaf ini, hendaklah kita berhati-hati. Jangan kita tuduh kalau kita tak ada bukti. Kalau kita nak tuduh orang tu zina, biar ada 4 orang saksi. Nak tuduh orang tu liwat, biar ada 4 orang saksi. Kalau saksi yang mengaku dia ni liwat, tapi seorang yang fasik yang tidak tahu dia sembahyang atau tidak, jangan basahkan lidah kita dengan tuduhan-tuduhan palsu, kerana ini termasuk dalam as-sab'ul mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang disebut dalam hadis lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza zahara zina, apabila zahirnya berlakunya zina secara terang-terangan, war riba, berlakunya riba fi qaryatin, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Bila dalam satu negeri riba berlaku secara terang-terangan, bank-bank dengan megah, dengan bangganya tunjuk, pusat-pusat pelacuran dengan megah bangganya zahir, faqad ahallu bi anfusihim, golongan ini telah menghalalkan, telah membuka ruang seluasnya untuk turunnya azab Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka. Apa yang berlaku sekarang ini? Taufan yang berlaku, banjir besar yang berlaku, tsunami yang berlaku. Kalau kita cek tempat-tempat tersebut, banyak berlaku perkara-perkara yang maksiat. Ibnu Mas'ud kata, tidak ada seorang yang banyak melakukan riba tetapi akhir pekerjaannya akan pergi kepada sedikit. Mana kalau dia kaya peringkat awal, berapa ramai kita tengok toke-toke yang hebat-hebat naik tak jalannya kereta, naik kapal terbang, tapi sekarang ini menjadi muflis, yang dituntut hutang-hutangnya oleh bank dan oleh syarikat-syarikat yang besar. Tidak ada bahagia selagi manusia ini berpegang dengan riba. Yang berat lagi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-riba sab'una baban, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. 1 dirham, tak banyak mana 1 dirham, riba yang dimakan oleh seorang laki-laki itu wa huwa ya'lam, dalam keadaan dia tahu benda ni haram. Asyaddu indallahi min 36 zaniyah, lebih dahsyat daripada Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, daripada 36 perzinaan. 1 dirham riba yang dimakan dengan cara dia tahu duit riba, bukan dia tidak tahu. Lebih dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada 36 kali berzina. Berzina manusia tahu dia haram, tapi riba ni kebanyakan manusia masih lagi menganggap ini tidak haram. Dalam hadis yang lain, riba salasatun wa sab'una baban, riba ni ada 73 bab. Yang paling mudah sekali, seperti seorang laki-laki kahwin dengan mak dia sendiri. Itu dahsyatnya dosa riba. Kata dalam hadis ini, wa inna arbar riba irdur rajulil muslim, di antara riba yang terbesar juga kita mencerca peribadi seorang muslim. Jadi kita hendaklah jaga lidah kita daripada mengumpat orang, daripada mencerca peribadi orang, kerana ini akan membawa kepada perbuatan-perbuatan mungkar dan maksiat.
Karena itulah di antara perkara-perkara amaran-amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga amaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas kepada kita tentang bahaya riba. Maka sama-samalah kita berdoa kepada Allah, sentiasa berusaha menuntut ilmu untuk mencari di manakah benda yang halal, di manakah benda yang haram, supaya kita dapat mengelakkan diri kita daripada terjebak dalam lembah kehinaan di dunia dan juga lebih dahsyat lagi kehinaan di negeri akhirat. Sekarang ni manusia tidak ambil ira sangat, asalkan dapat ya. Ada orang main kempen cukup, benda ni hebat, sedangkan kita tidak belajar. Kita tidak pernah bertanya kepada ustaz-ustaz kita, kita tidak bertanya kepada orang-orang yang alim, yang pakar dalam bidang muamalat Islam, apakah benda ni halal, apakah benda ni haram. Jadi bila dia tanya sempit. Ada seorang sahabat kita selalu bertanya, saya nak buat dia kontrak, saya nak buat benda ni, boleh ustaz ambil duit ni? Kata tak boleh, benda ni riba. Dia kata macam mana saya nak berniaga? Kata ittaqullah, takut pada Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau betul-betul kita takwa kepada Allah, insya-Allah taala akan mari pertolongan Allah SWT. Dan alhamdulillah dia mendapat satu pinjaman daripada sahabat-sahabat dia yang tidak terlibat dengan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita mandang mudah, riba, rasa remeh ke tak remeh. Kalau kita beli rumah dengan sistem riba, hutang kita bila nak habis? 30 tahun biasanya, 30 tahun pinjaman rumah, 25 tahun. Sanggup ke kita duduk berperang dengan Allah SWT di atas rumah kita sendiri 30 tahun? Jamin ke kita hidup 30 tahun sehingga kita bertaubat kepada Allah SWT? Kalau kita beli kereta yang kita naik dianggap sebagai kereta perang, bukan kereta kebal, kereta perang. Nak berperang dengan siapa? Dengan Allah SWT. Tapi alhamdulillah, dengan adanya sistem perbankan Islam sekarang ni, orang-orang yang terlibat dengan riba, dia boleh pergi ke bank Islam, dia panggil refinance, buat balik pembelian mengikut cara syariat. Kita masih lagi boleh baiki, sama ada rumah, sama ada riba, sama ada kereta, sama ada apa saja yang kita buat yang terlibat dengan riba dulu, kita bertaubat hari ni, besok kita pergi ke bank Islam, minta bagaimana saya nak lunaskan, bagaimana saya nak bersihkan harta saya ini sebelum saya mati. Jadi itulah apa yang dapat kita sebut pada malam ini, betapa bahayanya perbuatan riba. Jadi kita sama-samalah berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT beri hidayah kepada kita, taufik kepada kita, kekuatan jiwa kita untuk kembali kepada Allah SWT. Kita bersihkan harta-harta kita daripada sebarang unsur riba, unsur rasuah, unsur penipuan dan apa saja perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Semoga kita dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.